menuju jalan kejayaan. Utusan yang mulia. Maksud Nabi dan Rasul. Maksud Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Manakala maksud Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Utusan yang mulia. Kita wajib beriman dengan Rasul. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Murid-murid, sekarang mari kita dengar nasyid nama-nama Nabi dan Rasul. Utusan yang mulia. Rasul Ulul Azmi. Para rasul yang memiliki ketabahan yang luar biasa untuk menghadapi ujian dalam menyampaikan risalahnya. Mereka ialah Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihi salam merupakan doa untuk semua nabi dan rasul. Sallallahu alaihi wasallam pula doa untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peranan Rasul. Pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, membimbing manusia dan jin supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, menjelaskan cara hidup yang diredai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, mendidik manusia berakhlak mulia. Kelima, mengajarkan cara beribadat yang sempurna. Keenam, menjadi contoh teladan kepada manusia. Kepentingan beriman kepada Rasul. Pertama, meyakini dan menyayangi Nabi dan Rasul sebagai utusan Allah. Kedua, melaksanakan ajaran yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Ketiga, sentiasa berakhlak mulia. Keempat, meneruskan dakwah Nabi dan Rasul. Kelima, yakin dan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Tindakan sebagai bukti keimanan kepada Rasul. Pertama, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
melaksanakan setiap perintah Allah dengan tekun, menjauhi dosa dan maksiat. Kedua, menelusuri sirah kehidupan Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendalami sirah kehidupan Rasul, menjadikan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sumber rujukan. Ketiga, meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tekun dan cekal dalam menuntut ilmu, bersabar dalam setiap ujian yang melanda. Keempat, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beramal dengan ajaran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyakkan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, menjaga masa, tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Keenam, berdakwah kepada orang lain, mengajak rakan-rakan untuk bersama-sama mengamalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktiviti seterusnya, pertama, bersama-sama dengan rakan sebutkan maksud Rasul dan Nabi serta bincangkan perbezaan di antara kedua-duanya. Kedua, nyatakan hukum beriman kepada Nabi dan Rasul berdasarkan dalil naqli dan maksudnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ketiga, bina peta titi tentang kepentingan dan bukti beriman kepada Rasulullah. Bukti keimanan kepada Rasul, tindakan sebagai orang beriman, sentiasa mengamalkan ajaran Rasulullah, menjauhi dosa maksiat. Keempat, laksanakan pertandingan nasyid yang bertemakan Nabi dan Rasul. Kelima, cadangkan satu amalan sunnah sebagai amalan harian bagi setiap kelas. Latihan, tandakan right pada pernyataan yang betul dan pangkah pada pernyataan yang salah. Murid-murid, sila semak jawapan yang betul. Jawapan pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi terakhir dan nabi akhir zaman. Betul. Kedua, tugas seorang rasul ialah menyampaikan ajaran dan perintah Allah. Betul. Ketiga, nabi dan rasul terdiri dari kalangan perempuan. Salah. Keempat, nama-nama Nabi dan Rasul yang wajib diketahui serta dipercayai adalah seramai 26 orang. Salah. Kelima, meyakini bahawa Rasul merupakan utusan Allah Ta'ala adalah salah satu cara beriman kepada baginda. Betul. Keenam, Nabi dan Rasul merupakan insan mulia pilihan Allah yang diberikan wahyu. Betul. Soalan pertama, berikan maksud Nabi dan Rasul. Soalan kedua, apakah hukum beriman kepada Rasul? Soalan ketiga, tuliskan 5 Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Jawapan pertama, Nabi ialah seorang lelaki mulia pilihan Allah menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Rasul ialah seorang lelaki mulia pilihan Allah menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada umat manusia.
Jawapan kedua, hukum beriman kepada Rasul ialah wajib. Jawapan ketiga, 5 orang Rasul yang mendapat gelaran Ulul Azmi. Pertama, Nuh alaihi salam. Kedua, Musa alaihi salam. Ketiga, Ibrahim alaihi salam. Keempat, Isa alaihi salam. Kelima, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arahan, pilih jawapan yang betul. Jawapan soalan pertama. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang ke? Jawapannya ba, iaitu 3. Jawapan kedua, kita kosong beriman kepada Rasul dan mengikut segala ajaran yang disampaikan. Jawapannya ba, wajib. Jawapan ketiga, berikut adalah rasul-rasul ulul azmi kecuali. Jawapannya ta, iaitu Nabi Lut. Jawapan keempat, Nabi dan Rasul merupakan insan mulia yang dipilih Allah menjadi contoh kosong dalam kehidupan seharian. Jawapannya alif, iaitu teladan. Jawapan kelima, bilangan Rasul yang wajib dipercayai ada. Jawapannya alif, 25 orang. Arahan, gariskan jawapan yang betul. Jawapan pertama, pengertian Nabi. Nabi ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan tidak diperintah menyampaikannya kepada orang lain. Kedua, pengertian Rasul. Rasul ialah seorang lelaki yang dikurniakan wahyu untuk diamalkan dan diperintah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Ketiga, dalil naqli. Kita wajib beriman dengan Rasul sebagaimana firman Allah yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul. Surah An-Nisa ayat 136. Sekian dulu daripada cikgu. Diharapkan murid-murid telah lebih memahami tajuk utusan yang mulia. Sampai jumpa lagi. Cikgu ucapkan selamat belajar.